Asas seni reka terdapat unsur seni, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna. Prinsip rekaan, harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian, kesatuan. Unsur seni. Garisan. Garisan ialah cantuman satu siri titik-titik yang bersambungan atau yang mempunyai jarak-jarak tertentu. Garisan titik-titik, garis lurus. Jenis garisan pada alam semula jadi. Pertama, kilat, iaitu garisan yang bercahaya. Kedua, daun palma, garisan berpancaran. Seterusnya, keratan rentas kubis, pelbagai gaya garisan beralun. Jenis garisan pada benda buatan manusia. Tayar dan sport rim, garisan beralun dan berpancaran. Jambatan, garisan melintang. Bumbung genting, garisan melintang beralun. Jeriji, garisan melintang dan menegak. Fungsi garisan. Pertama, menghasilkan rupa. Seterusnya, mencipta bentuk ilusi. Jalinan pada lukisan serta ruang. Garisan dengan corak, pergerakan dan perasaan. Ulangan garisan dapat menimbulkan corak. Bahkan, ulangan garisan dapat menimbulkan pergerakan. Contohnya, pergerakan ombak. Corak pada lipas. Garisan melintang memaparkan tenang, tenteram dan damai. Seterusnya, garisan menegak membawa maksud stabil, tegas dan kukuh. Manakala garisan perpenjuru bermaksud tenaga yang bergerak. Seterusnya, garisan pancaran membawa maksud fokus, bersinar dan berkembang. Dan akhir ialah garisan beralun, lembut, lemah gemalai serta bergaya. Seterusnya, unsur rupa. Kawasan rata yang dilingkari oleh satu garisan luar dan mempunyai jisim. Rupa juga merupakan hasil pertemuan sesuatu garisan dengan titik permulaannya. Boleh dipersembahkan melalui unsur garisan, warna atau jalinan. Contoh, garisan dengan titik permulaan. Dari titik yang pertama sampai ke titik ke hujung, tarik, tarik dan tarik. Rupa. Rupa daripada garisan. Jenis rupa. Terdapat bentuk geometri. Okey, sempadan yang contoh segi empat ni, sempadan yang tepat, bulat, ada garisan melengkung. Seterusnya organik, tiada sempadan yang tepat, tidak bersudut. Olahan rupa, ada rupa positif dan rupa negatif. Rupa negatif, putih di tengah, hitam di luar. Rupa positif pula, hitam di dalam, putih di luar. Penambahan, kita ambil daripada bahagian tepi ini. Okey, penambahan. Okey, hasilnya ini. Manakala pengurangan pula, kita buang. Okey, ini garisan yang asal. Kita buang ini, jadi tinggal ini. Bila kita lorek, ini hasilnya. Rupa dalam karya seni visual. Ada yang pertama, logo lambang rupa geometri.
Okey, geometri bentuk. Ni. Okey, manakala logo lambang rupa organik. Organik yang berdasarkan tumbuh-tumbuhan, benda di sekeliling kita, haiwan. Okey, seterusnya logo lambang rupa geometri dan organik, maksudnya dua ni tambah dapat macam ni. Okey, penambahan. Okey, guna ni, bulat ni, geometri organik, orang ni. Okey. Seterusnya rupa dalam karya seni visual, muka taib yang biasa kita tengok. Contoh Panasonic, utusan Malaysia pada surat khabar. Seterusnya bentuk. Bentuk merupakan bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, berstruktur, jisim dan isi padu dan lebih daripada satu permukaan data. Okey, dia ada dua, bentuk semula jadi, bentuk buatan manusia. Jenis bentuk, pertama ilusi. Ni ilusi, gambar kereta. Bentuk hasil daripada lakaran dan catatan, lukis, graf, dua dimensi. Maksudnya kita ada dua sisi saja. Kemudian bentuk konkret mempunyai tiga dimensi, kita boleh tengok dari depan, belakang, tepi. Okey, seterusnya boleh disentuh. Bentuk dalam keadaan yang sebenar. Kalau kereta tu, kita boleh pegang kereta tu. Seterusnya bentuk dalam karya seni visual, arca. Seterusnya tembikar. Bentuk dalam karya seni visual melalui catatan, ini gambar kereta, lukisan catatan plan. Okey, rupa asas dengan teknik lorekan garisan jalinan. Okey, jalinan. Jalinan merupakan kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda seperti kesan pada permukaan kulit durian, kulit rambutan, tapak kasut, kulit kayu, bulu kucing, belang pada harimau dan lain-lain. Jalinan pada benda buatan manusia dan benda ciptaan Tuhan memberi kesan tampak yang berbeza. Setiap objek yang berjalinan mempunyai fungsi dan nilai-nilai yang tersendiri. Pertama sekali ialah jalinan sentuh. Jalinan sentuh pada alam semula jadi bertujuan untuk keselamatan, penyamaran dan perlindungan. Yang pertama ialah jalinan sentuh pada permukaan luar kulit durian ni. Kita boleh sentuh dan tajam. Kemudian ada jalinan pada pokok. Bila kita pegang, rasa kasar. Seterusnya ialah jalinan tampak. Okey, contoh ini dia capan untuk batik. Dia chop, contoh bentuk bunga. Seterusnya gambar timun. Bila kita pegang, kita tak boleh rasa pun dia tu bulat. Sebab dia cuma gambar saja. Jalinan pada benda buatan manusia bertujuan untuk hiasan, cengkaman, pergeseran. Aplikasi jalinan dalam seni visual. Pertama, anyaman, tenunan, collage, mengait, mengukir, potong dan tampal. Fungsi jalinan tampak pada karya seni visual menimbulkan kesan dan bayang, menunjukkan bentuk dan ruang, menggambarkan keadaan permukaan objek, licin dan kesat. Ruang pula, kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek. Ini kawasan kosong dikelilingi sesuatu objek. Contoh ini kat mana ni? Bahagian dapur. Okey, kedudukan dan warna objek dapat menimbulkan kesan ruang dekat atau jauh. Bila warna gelap, kita nampak dia ke dalam, maksudnya lagi jauh, dan
paling hujung bilik tu. Okey, perbezaan saiz objek juga dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh, ruang timbul dan tenggelam mengikut susunan warna dan tindakan warna. Okey, jenis-jenis ruang, terdapat ruang fizikal. Ruang terbuka merujuk kepada luas dan lapang. Ruang tertutup merujuk kepada ruang sempit dan terhad. Ruang terbuka, ruang tertutup. Ruang terbuka di pantai maupun di padang. Okey, ruang tertutup, bilik, ruang tamu, bahagian kawasan rumah, pejabat. Okey. Seterusnya jenis-jenis ruang. Ilusi, ruang tampak yang wujud dalam sesebuah karya seni visual seperti lukisan atau catatan. Konteks seni ruang dibagi kepada 3, ruang dalam, ruang cetek, ruang rata. Seterusnya, ruang cetek iaitu ruang yang wujud dalam lingkungan yang terbatas. Okey, pertama, berpandukan grid perspektif, satu titik garisan. Okey. Ni satu titik. Jarak dan sumber cahaya. Matahari dekat sini, pantul. Okey. Seterusnya ruang cetek pada bahagian ini saja. Warna, tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Jenis-jenis warna, warna utama biru, kuning, merah. Warna sekunder ialah campuran warna utama tadi. Dapat yang ni. Manakala warna tertiar ialah campuran warna pada warna sekunder tadi. Nilai warna terang, dicampur dengan putih. Manakala bahagian gelap, kita campur dengan warna hitam. Warna kroma iaitu mencampurkan warna dengan penggenapnya. Menggambarkan kesan yang agak pudar yang sesuai untuk perasaan sunyi, sedih, nostalgia dalam catatan. Ada 3 peringkat, cerah, sederhana dan pudar. Suhu warna, ada warna sejuk dan warna panas. Warna panas ni contoh ni pada matahari tenggelam ni. Okey. Seterusnya warna sejuk pada awal-awal pagi. Seterusnya gubahan warna, ada warna harmoni. Bila warna harmoni, warnanya warna sebelah-sebelah. Seterusnya warna penggenap, bertentangan ataupun kita sebut kontra. Contoh ni. Kontra lah ni. Biru, merah. Merah, biru, bertentangan. Biru, kuning. Prinsip rekaan ada 7. Pertama, harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian, kesatuan. Harmoni, keadaan dalam rekaan seni visual yang menimbulkan kesan visual keselarasan, keseragaman, kesesuaian. Seni halus, gambaran yang seimbang, selesa. Manakala seni grafik, seimbang, kemas, struktur binaan, stabil. Okay, tengok sini harmoni tak. Kalau dia tunjuk keadaan di taman, di padang atau di ladang bunga matahari ni, tiba-tiba kita kena murnikanlah dia. Ada awan, takkan tiba-tiba ada bangunan tinggi-tinggi pula kat sini kan. Jadi dia tak akan harmoni. Okay, seterusnya kontra. Apabila satu atau lebih daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dari segi saiz, arah, graviti dan susunan bahan, memberi penegasan dan tumpuan. Ciri-ciri bertentangan. Dia nak fokus kepada kat sini. Pegang senjata api ni. Okay. Nak kontra daripada background dia pun gelap, cerah. Penegasan. Kelihatan unsur lebih ketara berbanding unsur lain. Menimbulkan fokus mata, menarik perhatian. Contoh di bangunan ni, pada balkoni dia warna yang berlainan. Pada billboard ni, dia buat macam hot air balloon tu dia terkeluar. Dia buat penegasan kat situ. Imbangan, keadaan yang berpadanan dari segi tarikan, berat dan tumpuan perhatian. Ada imbangan simetri, ada imbangan tidak simetri. Okey, contoh imbangan simetri ni.
Okey, sama. Bila tak simetri macam ni. Bawah ni tak ada pokok. Tak ada. Ni, sini. Tengok. Depan ni dia punya belakang, dia punya bahagian depan tak sama. Seterusnya irama dan pergerakan. Pergerakan objek yang bergegar, berayun, bersinar-sinar. Irama, elemen berulang mengikut rentak yang menghasilkan pergerakan. Irama aliran, berselang-seli, konsisten, progresif, rawak. Kepelbagaian, penggabungan gaya, nilai, idea yang berbeza. Seni halus menimbulkan daya tarikan, grafik, perbezaan identiti, tenaga. Contohnya seni halus dalam lukisan. Kalau grafik ni kita daripada digital lah, media digital. Okey, seterusnya kesatuan. Unsur-unsur dalam satu kumpulan mempunyai tema atau idea yang sama dan menyeluruh untuk melahirkan perasaan yang indah, menarik dan sempurna. Menggabungkan unsur seni dan prinsip rekaan. Contoh dia, warna. Contoh dia unsur warna. Prinsip rekaan dia, kepelbagaian warna, kontra. Itu ialah kesatuan.